Saya Fredo. Saya Muhammad Syazli. Saya Ahmad Harizuddin. um, akan membincangkan analisis skrip iaitu drama Atap Genting. Atap Rembia yang ditulis oleh Kala Dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 membawa skrip drama iaitu Atap Genting, Atap Rumbia yang ditulis oleh Kala Dewata. Okey, kita mula dengan biodata dia. Okey, Kala Dewata ni nama sebenar beliau adalah Datuk Dr. Mustafa Kamil bin Yassin dan juga dikenali sebagai MKY dan MK Yassin. Okey. Kala Dewata ni dilahirkan di Kajang, Selangor pada 1 Julai 1925 dan meninggal dunia pada 27 November 2011 di Shah Alam, Selangor. Okey, beliau ni merupakan seorang tokoh penulis yang membawa inovasi baru ketika itu kerana dia memperkenalkan cetrawara, satu bentuk yang berbeza daripada sandiwara. Kerana kalau sandiwara, pertukaran sesuatu babak antara babak 1 ke babak 2 akan diselangi dengan nyanyian muzik. Tetapi kalau cetrawara ni pula akan berterusan tanpa ada sebarang selingan. Maksudnya sekaligus babak 1 terus ke babak 2 terus ke babak 3. Itu yang dibawa oleh Kala Dewata ni. Dan juga beliau juga merupakan seorang pensyarah MBP iaitu Maktab Perguruan Bahasa pada tahun 1966. Dan beliau juga melanjutkan pelajaran di Amerika dan menjadi seorang pensyarah kertas kebudayaan Melayu. Antara karya-karya yang menjadi, lebih kita kata, yang dikenali sehingga diingati sehingga kini oleh Kala Dewata ni adalah Cerpen Perempuan dan Peristiwa tahun 1963, Antologi yang dihembas dan dipulus 1965, drama Atap Genting, Atap Rumbia tahun 1968, dan beliau juga merupakan seorang tokoh yang sangat gemar menggunakan genre realisme, dan cerita-cerita yang dibawa oleh Kala Dewata ni adalah mengkritik kehidupan masyarakat ketika itu. Okey, baik. Saya akan menyambung bab sinopsis dalam dalam drama Atap Genting, Atap Rembia oleh Kala Dewata. Seperti yang kita ketahui, Kala Dewata ni dia suka membawa cerita-cerita yang berbentuk realistik, yang mengkritik ataupun menceritakan masalah-masalah masyarakat. So, dalam sinopsis, sebelum kita masuk sinopsis, dalam dalam drama ni terdapat 3 babak dan setiap babak itu mempunyai 3 adegan. So, babak pertama menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di Atap Genting, di mana Atap Genting ni dimaksudkan dengan keadaan rumah orang kaya, iaitu berlakunya di rumah Puan Hindun dan Cik Jamal. Okey, adegan pertama dalam babak pertama ini ialah apabila Samsudin, iaitu seorang kita panggil seorang lelaki muda yang ingin melamar Samsiah, di mana Samsiah merupakan anak kepada Puan Hindun dan Encik Jamal di Atap Genting lah. So, Samsudin bertemu dengan Puan Hindun, membincangkan hal mereka, menyatakan yang Samsudin sudah lama meminati Samsiah. Namun, Puan Hindun menyatakan bahawa dia tidak bersetuju sekiranya anaknya diperjodohkan dengan orang di Atap Rembia kerana risau akan kehidupan anaknya di masa akan datang.
dia beranggap anaknya akan susah, hidup dalam keadaan susah dan tidak mempunyai apa-apa kemewahan. Okey. Namun begitu, Samsudin tetap nekat yang menyatakan bahawa dia telah lama mencintai Samsiah. Dan Puan Hindun telah membuat keputusan sebagai menjaga hatinya dengan meminta Samsudin untuk untuk membawa rombongan sebagai tanda lamaran mengikut adat Melayu kita. Okey. Adegan kedua pula mengisahkan Puan Hindun mengajak Encik Jamal, iaitu suami dan juga merupakan ayah kepada Samsiah, untuk pergi ke rumah Encik Hizam, di mana Encik Hizam ini ialah rakan pada Encik Jamal. Tujuan Puan Hindun mengajak Encik Jamal untuk ke rumah Encik Hizam adalah untuk memperkenalkan Samsiah pada anak Encik Hizam, ini Jaafar. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan ataupun untuk mengenali Samsiah dengan anak Encik Hizam, iaitu Jaafar, supaya perkahwinan Samsudin dan Samsiah tidak terjadi. Puan Hindun sangat takut akan keadaan anaknya sekiranya dijodohkan dengan Samsudin, kerana mereka telah memberikan Samsiah dengan kemewahan daripada kecil. Sampailah dewasa, mereka takut sekiranya suami Samsiah tidak dapat memberikan yang terbaik untuk Samsiah. Okey. Adegan ketiga menceritakan kisah Mak Temah, iaitu seorang pembantu rumah di atap genting yang mengetahui hal ini. Mak Temah tahu yang Puan Hindun tidak akan menerima sekalipun orang di atap rembia. Dia juga mengetahui sekiranya Puan Hindun mengajak ataupun mempelawa orang atap rembia datang ke rumah, sudah pasti Puan Hindun akan memalukan mereka secara tak langsung, telah orang panggil menggagalkan niat mereka untuk lamaran, untuk melakukan lamaran lah. So kita teruskan ke jadi balik bercerita Mak Temah ni. Mak Temah merancang bersama Pak Abu, iaitu suaminya. Pak Abu juga merupakan seorang tukang kebun di atap genting. Mereka merancang untuk menyamar sebagai tuan rumah, iaitu Puan Hindun dan Cik Jamal, pada hari lamaran, pada hari rombongan yang datang ke rumah atap genting. Mereka takut bahawa keluarga Samsudin dimalukan teruk oleh Puan Hindun. Jadi Mak Temah merancang satu hari di mana Puan Hindun dan Cik Jamal tiada di rumah. Jadi mereka boleh berlakon sebagai orang tua Samsiah. Lalu Mak Temah menghantar sepucuk surat kepada Samsudin menyatakan bahawa Samsudin perlu datang pada hari yang tiada Cik Jamal dan Puan Hindun. So, kita pergi ke babak kedua. Seperti yang saya katakan tadi, babak kedua mempunyai 3 adegan juga. Babak kedua pula mengisahkan peristiwa di rumah atap rembia, iaitu kita katakan rumah orang-orang kampung yang berada di hulu. Okey, adegan pertama yang berlaku di atap rembia ini ialah setelah Samsudin menerima sepucuk surat daripada Samsiah yang sebenarnya ditulis oleh Mak Temah. Dia telah menceritakan kisahnya ini, pelawaan keluarga Puan Hindun ini kepada Mak Minah, iaitu ibu saudaranya. Dia belum lagi menceritakan perkara ini kepada ibu bapanya. Lalu pada suatu hari Mak Minah datang ke rumah Samsudin, lalu berjumpa dengan ibunya, iaitu Mak Piah, menceritakan yang Samsudin ingin mengahwini anak orang genting. Pada mulanya mereka seperti bersetuju dengan Samsudin, kerana mereka pun tahu yang Samsudin telah pun habis belajar, mampu untuk berkeluarga. Namun apabila hal ini dibincangkan pula dengan ayah Samsudin, Pak Awam,
Pak Abu, Pak Saleh, maafkan saya, mereka seperti tidak bersetuju pula kerana risau akan berlakunya orang panggil risau sekiranya Samsudin melupakan asal usul, melupakan segala-galanya yang telah dia diajar oleh kedua bapanya. Yang seperti kita tahu kan, kehidupan di bandar dan di kampung adalah berbeza. Okey. Kemudian adegan kedua pula memperlihatkan kisah Mak Temah dan Pak Abu menyamar sebagai ibu bapa. Okey, ini sewaktu Mak Minah dan Pak Kasim, iaitu bapa dan ibu saudara Samsudin, yang datang ke rumah Samsiah untuk melamar Samsiah kepada Samsudin. Seperti yang kita ketahui, Mak Temah memang ingin menyatukan Samsudin dan Samsiah. Lalu di hari tersebut dia telah menerima cincin belah rotan yang dibawa oleh Mak Minah dan Pak Kasim sebagai tanda setuju mereka. Tapi mereka tidak menyatakan secara jujur yang mereka setuju. Mereka hanya menerima dan memberi masa kepada Mak Minah untuk pulang dahulu kerana mereka akan menetapkan setuju ataupun tidak setuju selepas ini. Tapi mereka telah menyimpan cincin tersebut. Okey. Setelah pulangnya Mak Minah dan Pak Kasim, pulanglah Puan Hindun dan Cik Jamal. Okey. Setibanya Puan Hindun dan Cik Jamal, ini merupakan adegan ketiga di mana penyamaran Mak Temah dan Pak Abu gagal, terbongkar, di mana mereka tidak menyedari kepulangan Puan Hindun dan Cik Jabar. Lalu setelah dikaji dan disiasat, sebenarnya Mak Temah telah menerima pinangan orang di atap Rembia. Lalu Puan Hindun sangat marah dan berlaku sedikit perselisihan faham di antara Mak Temah dan Puan Hindun, sehingga Puan Hindun mengajak Encik Jamal untuk menghantar cincin tersebut ke rumah atap Rembia. Okey. Babak ketiga, iaitu babak peleraian drama ini, juga mempunyai 3 adegan. Adegan pertama, setelah Samsiah menulis surat bahawa penyamaran Mak Temah dan Pak Abu terbongkar dan diketahui oleh Puan Hindun serta Encik Jamal. Surat tersebut telah juga dibaca oleh Pak Saleh dan Mak Minah. Kedua-dua orang tua Samsudin sangat marah kepada penipuan yang dilakukan oleh Mak Temah dan Pak Abu. Mereka menganggap ini satu penghinaan daripada orang Atak Genting kerana Mak Minah menganggap perkara sepenting ini dilakukan oleh orang gajinya, bukan daripada orang tua Samsiah. Lalu muncul Puan Hindun dan Encik Jamal tiba di atap Rembia dengan membawa semula cincin belah rotan sebagai tanda tolak lamaran. Namun Mak Minah dan Pak Abu tidak mempercayai bahawa ini adalah Puan Hindun dan Encik Jamal. Berlakulah pergolakan di atap Rembia di mana Puan Hindun bertengkar dengan Mak Minah. Perkara ini menjadi kritikal sehingga Encik Jamal dan Pak Saleh terpaksa berdiam diri seketika. Di akhir drama ini hadir Samsiah bersama Pak Abu dan Mak Temah ke atap Rembia. Tujuannya adalah untuk memperleraikan kerana Samsiah terlalu risau akan berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Namun pujian harus diberikan kepada Pak Saleh dan Encik Jamal beserta dengan Pak Kasim. Mereka telah menggunakan kepintaran mereka sebagai seorang tua membincangkan hal ini dan bersetuju untuk mengahwinkan Samsiah dan Samsudin, tetapi dengan beberapa syarat.
Samsudin perlulah mengukuhkan ekonomi dahulu yang dengan ada pekerjaan tetap, rumah dan kesenangan untuk Samsiah. Barulah mereka akan dikahwinkan. So begitulah sedikit sinopsis yang dapat kami sampaikan melalui cerita Atap Gunting dan Atap Rembia. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tema Atap Gunting Atap Rembia. Okey, tema dia ialah keangkuhan dan penindasan golongan atasan terhadap golongan bawaan atau orang kampung ataupun orang hulu. Di sini kita dapat melihat penindasan daripada Puan Hindun terhadap keluarga Samsudin. Okey, seterusnya persoalan yang pertama ialah perbezaan sosioekonomi yang mengakibatkan berlakunya ketidaksamaan oleh golongan atap genting terhadap atap rembia, yaitu orang kayangan tidak menyukai orang miskin karena menganggap tidak setaraf. Yang kedua, golongan atasan sangat mementingkan status, pangkat, harta dan kemewahan, manakala golongan bawaan sangat mementingkan budaya dan adab. Yang ketiga, perbezaan sikap antara kaum lelaki dan kaum wanita. Sikap keterbukaan kaum lelaki yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu isu berbanding kaum perempuan yang mudah melenteng. Okey, yang ketiga ni kita boleh lihat pada babak akhir, iaitu semasa kaum lelaki menyelesaikan masalah pertelingkan ini dengan cara lelaki sendiri. Seterusnya genre dalam drama ini ialah melodrama, yaitu sebuah drama yang menceritakan perihal sesebuah masyarakat yang terdapat dalam negara. Okey. Baiklah, seterusnya kita pergi ke latar tempat dan latar masa. Okey. Bagi latar tempat di dalam drama Atap Genting dan Atap Rembia ini adalah di kampung Telur Selam, iaitu sebuah kampung yang berada di pendalaman dan juga merupakan tempat di mana Syamsuddin mengajar sekolah. Itu antara tempat yang pertama. Dan tempat yang kedua adalah bilik Syamsiah, di mana Syamsiah berkurung dalam bilik sebab dia merasakan tidak puas hati terhadap ibunya kerana ibunya tidak menyukai Syamsuddin. Atau tempat yang ketiga pula iaitu ruang tamu Atap Genting, di mana Syamsuddin bertemu dengan Puan Hindun bagi membincangkan hal Syamsuddin dan juga Syamsiah. Dan latar tempat yang keempat pula adalah di mana ruang tamu Atap Rembia. Dan Atap Rembia kerana di mana perbincangan antara keluarga Syamsuddin tentang tentang lamaran Syamsuddin terhadap Syamsiah. Itu bagi latar tempat. Dan bagi latar masa pula, pada waktu petang di mana Syamsuddin balik daripada berjumpa dengan Ibu Syamsiah, dia balik ke kampung, iaitu di tempat tinggalnya lah pada waktu selepas dia pergi bertemu dengan Puan Hindun pada waktu petang. Dan seterusnya iaitu pada waktu petang juga, iaitu Encik Jamal pulang dari tempat kerja dan Cik Hindun mengajaknya ke rumah Encik Hisham. Itu latar masa pada waktu petang. Dan juga latar masa pada waktu petang juga, Syamsiah, Pak Abu, Mak Temah datang ke rumah Syamsuddin kerana terlalu risau berlakunya salah faham antara dua-dua pihak, antara pihak keluarga Syamsiah dan juga keluarga Syamsuddin. Dan itu bagi latar masa dan latar tempat. Dan seterusnya kita pergi ke latar masyarakat. Okey. Latar masyarakat. Masyarakat yang bolkuis, iaitu masyarakat yang memandang harta dan pangkat sehingga tergamak menghina masyarakat marhain.
Ini dalam cerita Atak Genting Atak Rembia ini, kerana di dalam cerita ini wujudnya jurang ekonomi antara masyarakat di Malaysia pada tahun 1960-an sehingga 1970. Oleh sebab itu, Perdana Menteri Malaysia telah mewujudkan dasar ekonomi baharu bertujuan untuk merapatkan jurang dalam aspek ekonomi. Dan cerita ini cerita yang drama yang dibuat pada tahun 1968. Dan latar masyarakat yang kedua pula adalah masyarakat yang memegang teguh pada budaya dan budi bahasa, ajaran didikan agama, budaya. Bagi golongan marhan, iaitu golongan Atak Rumbia, mereka mementingkan budi bahasa dan budaya, memegang teguh pada perkara ini. Tetapi bagi Atak Rumbia pula, Atak Genting pula, ajaran dan didikan agama, budaya telah berkurang, terutamanya masyarakat di bandar, iaitu orang Atak Genting lah, kerana mereka sibuk mengejar harta sehingga lupa akan mengajar didikan agama dan budaya. Dan latar masyarakat yang tiga di dalam Atak Genting Atak Rumbia ini adalah masyarakat yang penyayang, iaitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang ingin melihat anaknya mencapai kebahagiaan di masa akan datang, iaitu Puan Hindun, di mana beliau terlampau memikirkan jodoh tentang Sri Samsiah ni dan menolak lamaran daripada Syamsuddin kerana Puan Hindun ini inginkan anaknya bahagia kelak dengan mencari seorang menantu yang mempunyai kewangan, mempunyai pangkat. Itu sahaja. Baik, kita sambung semula dengan bapa dan juga adegan. Seperti yang saya telah katakan sebelum ini, drama Atak Genting dan Atak Rembia mempunyai 3 babak dan setiap babak mempunyai 3 adegan. So kita pergi dengan babak pertama, iaitu babak 1. Babak 1, adegan pertama menceritakan di rumah Atak Genting, di mana Puan Hindun dan Syamsuddin berbincang tentang lamaran tentang niat Syamsuddin untuk mengahwini Samsiah. Okey, kemudian adegan kedua menceritakan pula perancangan Puan Hindun dan Encik Jamal untuk membawa Samsiah bertemu dengan Encik Hizam, di mana Encik Hizam ni iaitu rakan kepada Encik Jamal serta ahli keluarganya lah. Bertujuan pertemuan mereka ni bertujuan untuk menyatukan Samsiah dengan Jaafar supaya tiada kesempatan untuk Syamsuddin menikahi Samsiah. Dan adegan ketiga untuk babak 1 menceritakan Mak Temah dan Pak Abu merancang untuk menggagalkan Puan Hindun yang akan menolak dan menghina rombongan Syamsuddin kelak. Okey, Mak Temah dan Pak Abu sangat sayangkan Samsiah dan sanggup melakukan apa saja. Okey. Babak kedua, peristiwa ini berlaku di Atak Rumbia, dan adegan pertamanya setelah perkara perkahwinan yang Syamsuddin inginkan ini diketahui oleh Pak Saleh dan Mak Minah. Mereka pun berbincang beberapa hal bersama dengan Mak Minah dan Pak Kasim, dan akhirnya menetapkan bahawa Mak Minah dan Pak Kasim akan pergi ke rumah Atak Genting lah, mengikut adat Melayu pada masa itu. Ibu bapa tidak perlu untuk ke rumah bakal mentua, tetapi ibu saudara ataupun ahli keluarga yang lain lah yang kena pergi. So adegan kedua adegan kedua menceritakan tentang penyamaran Mak Temah dan Pak Abu lah semasa rombongan tiba, semasa Mak Minah dan Pak Kasim datang ke rumah mereka. Waktu itu Puan Hindun dan Pak Jamal juga tiada, Samsiah juga tiada. So Mak Temah berlakonlah sebagai kedua-dua orang tua. Dan adegan ketiga
penyamaran Mak Temah dan Pak Abu gagal disebabkan kepulangannya Puan Hindun dan Cik Jamal secara mengejut pada masa itu memperlihatkan Mak Temah dan Pak Abu memakai pakaian mereka, terdapatnya cawan-cawan di atas meja sebagai tanda ada tetamu yang hadir. Lalu Puan Hindun sangat memarahi mereka. Okey. Babak kedua. Babak ke ini babak ke Babak ketiga selepas gagalnya penyamaran Mak Temah dan Pak Abu, lalu Puan Hindun dan Cik Jamal memutuskan untuk memulangkan sendiri cincin tersebut ke keluarga Samsudin. So, Samsudin telah menerima sepucuk surat daripada Samsiah dan telah menyatakan yang lamarannya ditolak dan ibunya akan hadir untuk menghantar semula cincin berautan. Okey, adegan kedua, setibanya Puan Hindun dan Cik Jamal ke rumah Samsudin bagi memulakan cincin tersebut, berlakulah pertelingkahan di antara kedua-dua ibu mereka iaitu Puan Hindun dan Mak Mina. Dan adegan ketiga iaitu adegan peleraian, adegan penghabisan, berlakulah perbincangan antara golongan lelaki yang berfikiran rasional dan menyelesaikan masalah, di mana masalah pun telah ditetapkan Samsudin boleh berkahwin dengan Samsiah, tapi dengan satu syarat bahawa Samsudin perlulah mengukuhkan ekonominya terlebih dahulu. Itu saja. Terima kasih. Oke, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu yang berlaku pada drama Atap Ginting Atap Rengga. Oke, isu yang pertama yang kami dapat ialah isu ekonomi. Isu ekonomi yang timbul dalam cerita ini ialah perbezaan suatu taraf kehidupan masyarakat, yaitu terdapat kelompok yang hidup mewah dan tinggal di bandar. Manakala satu kelompok lagi tinggal dengan serba sederhana dan menetap di kampung. Sebagai contoh, pada tahun 1960-an, wujud masalah perbezaan jurang ekonomi yang ketara, yang sangat ketara, okay? Bagi yang hidup di bandar dan bagi yang hidup di kampung. Sebagai contohnya lagi, kendaraan seperti kereta telah banyak digunakan di bandar. Manakala di kampung kita dapat melihat penggunaan kendaraan itu masih kurang dan disebabkan faktor-faktor tertentu, sebab jalan dan masalah keuangan. Dan seterusnya, namun di kawasan perkampungan, masyarakat masih menggunakan perkhidmatan bas yang jumlahnya tidak banyak dan jauh dari kampung. Masalah jurang ekonomi ini sangat kritikal sehingga akan wujud dasar ekonomi baru pada tahun 1970-an bagi menstabilkan ekonomi dan negara supaya masyarakat dapat hidup berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini kita dapat kaitkan masalah masyarakat di Atap Genting dan di Atap Rembia. Oke, seterusnya isu pendidikan. Masyarakat pada tahun 1960-an, masyarakat sudah mulai mementingkan pendidikan dan pelajaran. Tidak kira masyarakat yang hidup ataupun berada di bandar maupun masyarakat yang berada di perkampungan. Karena ini susulan daripada peningkatan pemikiran masyarakat lah. Sebab ingin maju dan tidak ingin sentiasa di belakang. Di sini juga kita dapat melihat dalam cerita Atap Genting Atap Rembia apabila Samsiah dan Samsudin. Oke, kita tumpukan terhadap Samsudin dahulu. Walaupun Samsudin seorang anak kampung, tetapi dia tetap meneruskan pelajarannya tanpa mengira nasib keuangan dan juga latar belakang beliau. Dia tetap ingin berusaha untuk belajar. Oke, seterusnya isu sosial, yaitu isu yang ketiga. Isu sosial yang terdapat dalam cerita ini ialah penindasan kepada golongan margin. Seperti yang kita tahu,
golongan marhin ialah golongan bawaan, dan yang dikatakan golongan atasan dalam cerita ini ialah keluarga Samsiah dan tertumpu kepada Puan Hindun yang ingin menindas keluarga Samsudin. Okey, terima kasih. Okey, baiklah, seterusnya kita ke mood cerita, di mana drama Atak Genting dan Atak Rembia ni merupakan sebuah drama yang membawa aliran realisme, dan dia mengetengahkan isu antara dua darjat. Kerana dalam cerita ni, penulis dia membahagikan membagikan kepada dua, iaitu Atap Genting dan Atap Rembia, di mana Atap Genting ni merupakan golongan-golongan atasan, golongan yang berjawatan, golongan yang berduit. Dan Atap Rembia ni pula dia menggambarkan kehidupan orang hulu yang serba kekurangan. Okey, itu bagi mood cerita. Dan kita terus kepada watak-watakan, iaitu di dalam drama Atak Genting Atak Rembia ni mempunyai 10 watak. Dan watak yang pertama iaitu Encik Jamal. Encik Jamal ni merupakan suami kepada Puan Hindun dan merupakan seorang yang mempunyai jawatan yang tinggi di dalam cerita ini. Dan beliau juga tidak mudah melenting dalam apa jua hal yang terjadi. Dan dia juga tidak mementingkan taraf kehidupan, di mana dia memandang Syamsuddin ni seorang yang budi pekerti dan boleh diterima di dalam keluarganya. Dan beliau juga sangat penyayang akan keluarganya, di mana dia amat menyayangi anaknya dan juga bini. Itu bagi Encik Jamal. Dan watak yang kedua iaitu Puan Hindun. Puan Hindun ni merupakan isteri Encik Jamal, di mana seorang yang sangat ego, seorang yang sangat-sangat angkuh. Kerana beliau sangat mementingkan taraf dan tidak suka kepada orang kampung, kerana beliau merasakan orang kampung ini tidak mempunyai masa depan yang cerah. Dan dia cuba memisahkan anaknya bersama Syamsuddin yang berasal dari Atak Rembia, di mana Puan Hindun ni menentang sekeras-kerasnya pinangan Syamsuddin dan membawa Syamsiah ke keluarga yang sama taraf dengannya. Tapi walaupun Puan Hindun seperti itu, dia juga seorang yang sangat penyayang. Kenapa? Kerana dia amat menyayangi anak dia dan dia mahu masa depan anaknya terjamin. Sebab itu beliau ingin mencari seorang suami kepada anaknya dan seorang menantu kepada anaknya. Seorang menantu yang mampu menjaga anaknya dengan baik. Dan seterusnya, watak-watakan yang ketiga adalah merupakan Syamsiah, iaitu anak kepada Encik Hindun dan juga Encik Jamal. Dan dia ni seorang anak yang baik dan sangat taat kepada ibu bapanya, kerana Syamsiah diajak oleh ibunya iaitu Puan Hindun ke rumah Hisham. Tetapi beliau Syamsiah tidak mahu, kerana dia Puan Hindun ingin memperkenalkan Syamsiah ni kepada Puan Hindun. Walaupun hatinya berat untuk pergi berjumpa dengan Hisham, Jaafar. dengan anak Hisham, Hitam. dengan Jaafar. Ya. Hisham tu merupakan kepada ayah pada Encik Jaafar. Maafkan saya. Walaupun Syamsiah berat hati ingin berjumpa dengan Jaafar, tetapi dia relakan hati untuk berjumpa dengan Jaafar kerana ibunya. Dan dia juga seorang pelajar yang baru sahaja tamat di sebuah maktab perguruan. Itu antara 3 watak yang saya boleh jelaskan.
Baik, saya akan menceritakan pula watak dan perwatakan bagi watak di atap Arabia. Okey. Yang pertama, Mak Piah. Saya menekankan dulu Mak Piah. Mak Piah merupakan ibu kandung kepada Samsudin dan juga isteri kepada Pak Saleh. Okey. Mak Piah sangat sayangkan kepada Samsudin. Dia ingin melihat anak dia berjaya dan dia bangga dengan kejayaan anaknya yang telah lulus daripada maktab perguruan dan akan bakal menjadi seorang cikgu di sebuah kampung di Seluang. Dia seorang yang cukup pantang dihina oleh mana-mana orang, terutamanya orang di atap Gambia. Dia cukup pantang sekiranya mereka memperlekehkan apa yang ada di kampung, apa budaya-budaya yang dibuat di kampung. Dia sangat pantang. Tapi dia mempunyai pendirian yang tetap. Dia mempunyai pendirian yang tetaplah. Dia tidak mahu anaknya gagal dalam kehidupan. Okey, kemudian Pak Saleh. Pak Saleh merupakan ayah kepada Samsudin dan suami kepada Mak Piah. Okey, Pak Saleh mempunyai ciri yang berbeza sedikit dengan Mak Piah. Pak Saleh seorang yang tenang dalam segala hal dan dia juga sangat mementingkan adat dan budaya. Okey. Pak Saleh seorang yang sangat berhati-hati dalam membuat keputusan, termasuklah keputusan untuk mengahwinkan Samsudin dengan Samsiah, di mana Pak Saleh dalam drama panggil Samsudin untuk berbincang terlebih dahulu. Dia tanya dulu apa yang Samsudin mahu dan kemudian baru dia buat keputusan. Okey. Secara keseluruhan kita boleh melihat Pak Saleh merupakan seorang yang berfikiran terbuka dan boleh membawa berbincang. Okey. Kemudian Samsudin, watak Samsudin. Samsudin merupakan anak Pak Saleh dan Mak Piah. Okay, Samsudin merupakan seorang graduan yang tamat pengajiannya di maktab perguruan dan bakal menjadi guru di sebuah sekolah di kampung Seluang. Okey, perwatakannya, ini seorang yang baik, bersopan santun, dalam berbudi bicara. Sebagai contoh, dia bertemu dengan Puan Hindun, walaupun dimaki, walaupun dihina, tetap bercakap dengan lemah lembut. Mak Temah juga sayangkan dia. Dan dia juga yang seorang yang tidak mudah berputus asa. Walaupun dia tahu yang Puan Hindun tidak sukakannya, yang tidak mahu dia dikahwinkan dengan Samsiah, namun dia tetap berusaha untuk membawa keluarga dia bertemu dengan Puan Hindun. Dia bertekad untuk mengahwini Samsiah kerana beliau telah dicintakan Samsiah. Sehingga kan cinta dia tu sehingga kan dia rasa yang dia tidak mahu berkahwin dengan orang lain. So itulah Samsudin, sedikit sebanyak yang diceritakan di watak di atap Arabia. Okey, seterusnya watak dan perwatakan yang ke-7 ialah Mak Temah. Mak Temah merupakan seorang isteri kepada Pak Abu dan bekerja sebagai suri rumah di atap genting. Mak Temah juga merupakan berperwatakan yang kelakar. Selain itu, Mak Temah juga dia seorang yang penyayang kepada Samsiah. Okey, seterusnya Pak Abu. Pak Abu ni seorang suami kepada Mak Temah, seorang yang sayang kepada istrinya. Ini kita dapat lihat apabila Mak Temah mengarahkan sesuatu perkara kepada Pak Abu ini, Pak Abu akan lakukan. Okey, seterusnya Pak Abu juga seorang yang amat bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dan seorang yang berwatakan yang kelakar juga, karena ini kita dapat lihat semasa rombongan meminang wakil Samsudin datang ke rumah. Mereka melakukan pelbagai
aktiviti mereka lah. Seterusnya Mak Mina. Mak Mina merupakan seorang istri kepada Pak Kasim, dan Mak Mina juga merupakan mak saudara kepada Samsudin, seorang yang prihatin kepada keluarganya. Dia prihatin kepada keluarganya di sini sebagai contoh, apabila Mak Mina mengetahui tujuan Samsudin, maka Mak Mina datang ke rumah Samsudin dan sentiasa memberikan pendapat. Mak Mina juga seorang yang sayang akan suaminya, yaitu Kasim. Seterusnya yang watak dan perwatakan yang terakhir ialah Kasim. Oke, Kasim merupakan bapak saudara kepada Samsudin, seorang yang prihatin akan keluarganya. Dia seperti Mak Mina juga, mereka sentiasa memberikan sokongan kepada keluarga Samsudin. Seorang yang bijaksana, yaitu sentiasa memberikan pendapat kepada anak saudaranya, yaitu Samsudin. Di sini kita dapat lihat apabila dalam skrip Pak Kasim memberikan pendapat kepada Samsudin untuk meneruskan hajatnya untuk berkenan dengan Samsiah. Oke, itu saja. Itu saja daripada kumpulan 8, iaitu analisis skrip drama yang berjudul Drama Atap Genting. Atap Rembia. Bodoh dah, tak lancar.